Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pembentang pertama dari kumpulan ketiga yang akan membentangkan tajuk kumpulan kami, iaitu isu penyusuan melalui cara wajur dan saur. Penyusuan susu ibu merupakan satu perkara yang penting dalam Islam. Ia banyak disebut dalam Al-Quran, hadis dan dibahaskan secara merata di dalam kitab-kitab fiqh. Perkataan susu dan penyusuan telah disebut sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah, At-Talaq, An-Nisa, Al-Qasas, Al-Hajj, Al-Ahqaf dan Al-Luqman. Antara sebab utamanya adalah kerana penyusuan susu ibu memberi manfaat kepada ibu dan bayi. Bukan sekadar nutrisinya, bahkan sekiranya susu diberikan oleh ibu kandung sendiri, penyusuan tersebut mampu mengikat hubungan mahram antara seorang anak dengan seorang ibu yang telah menyusukannya dengan syarat yang tertentu. Jadi, kami akan membentangkan tentang isu memasukkan susu melalui hidung dan pertengahan kerongkong. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang masalah penyusuan melalui wajur dan saut, iaitu melalui kerongkong dan hidung. Permasalahan penyusuan melalui kerongkong dan hidung akan boleh melibatkan kepada pelbagai aspek. Contohnya, kesulitan pernafasan yang mungkin disebabkan oleh kelainan struktur pada saluran pernafasan, jangkitan penyakit atau masalah kesihatan yang lain. Gangguan pada saluran pernafasan juga akan dapat mempengaruhi aliran susu atau makanan dan menyebabkan kesulitan bagi bayi atau anak kecil untuk menyusu. Selain itu, masalah pada proses penyerapan nutrisi boleh terjadi jika terdapat gangguan pada sistem pencernaan atau penyerapan nutrisi pada saluran pencernaan bayi tersebut. Ini akan boleh menyebabkan masalah pencernaan seperti intoleransi laktosa, iaitu kesulitan dalam mencerna gula dalam badan, dan gangguan penyerapan nutrisi seperti celiac disease atau masalah kesihatan lain yang mempengaruhi fungsi sistem pencernaan. Dan ianya penting untuk mencari akar kepada masalah ini dengan bantuan ahli kesihatan seperti doktor, ahli gizi atau spesialis kesihatan yang berkait. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perkara ini, melalui tindakan yang tepat, ia akan dapat memastikan bayi atau anak kecil untuk mendapatkan nutrisi yang secukupnya untuk pertumbuhan dan perkembangan kesihatannya. Baiklah, saya akan teruskan dengan artikel yang telah kami cari untuk permasalahan fake penyusuan secara wajur dan saut. Dalam artikel ini telah menerangkan kepada kami terlebih dahulu tentang asas bagi penyusuan, iaitu penakrifan, takrif bagi fake penyusuan. Yang kedua, syarat untuk jadikan anak itu anak susuan, bagaimana dan berapakah tempoh untuk anak itu dijadikan boleh dikira sebagai anak susuan. Yang ketiga adalah hukum sekiranya tidak menggunakan susu ibu ataupun menggunakan susu orang lain untuk menyusukan anak tersebut, apakah hukum dia, dibolehkan ataupun tidak, ya. Dan yang keempat adalah kesan sekiranya seseorang ibu tidak memberikan susu ibu cukup tempoh seperti mana yang telah disyariatkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu sekiranya kurang daripada 2 tahun ataupun sekiranya lebih daripada 2 tahun, apakah kesannya. Selepas itu barulah diceritakan tentang penyusuan secara wajur dan saut secara ringkas. Adakah boleh ataupun tidak boleh? Dalam artikel ini menyebutkan bahawasanya boleh sekiranya syarat-syaratnya mengikut sebagaimana syarat-syarat fake penyusuan yang biasa, iaitu cukup 5 kali kenyang dan sampai ke perut. Susu itu sampai ke perut anak. Maka dalam artikel ini menyebutkan tentang fake penyusuan, iaitu secara wajur dan saut dibolehkan dan memberi kesan yang baik juga sebagaimana anak itu meminum susu daripada puting ibunya sendiri. Jadi kita lihat pula insya-Allah kepada sumber-sumber lain yang menyokong tentang permasalahan fake penyusuan secara wajur dan saut insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arifatuddin bin Ahmad, nombor matriks 076721. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menyatakan berkaitan dengan pandangan-pandangan ulama. Menurut Imam Syafi'i berpendapat, sa'ud dan wajur membawa makna yang sama dengan penyusuan. Sekiranya cukup syarat, anak tersebut akan menjadi anak susuan dan tertakluk ke atas hukum hakam yang berkaitan dengan mahram susuan. Pandangan yang sama juga dipegang oleh mazhab Hambali, Maliki dan juga Hanafi, kerana dengan cara tersebut, susu akan masuk ke dalam tubuh badan bayi dan akan menumbuhkan tulang dan daging. Mereka berdalilkan hadis Ibnu Mas'ud yang bermaksud, tiada penyusuan melainkan penyusuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Riwayat daripada Imam Ahmad yang bersependapat, jumhur ulama, bahawa pengharaman itu terjadi melalui keduanya. Penyusuan secara wajur mampu menyebabkan pertumbuhan daging dan membentuk tulang, manakala secara sa'ud pula merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa. Maka, ia juga menjadikan mahram penyusuan sama seperti melalui mulut. Hal ini berbeza pula dengan pendapat yang kedua daripada Abu Bakar, Mazhab Daud dan Al-Qurasani yang mengatakan bahawa sa'ud tidak menyebabkan mahram penyusuan kerana ianya dikira bukan penyusuan. Mereka mengatakan bahawa penyusuan hanya terjadi dengan cara bayi menghisap puting susu. Sa'ud disamakan seperti susu yang dimasukkan melalui luka pada tubuh. Berdasarkan muzakarah jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-96 yang telah bersidang pada 13 hingga 15 Oktober 2011 memutuskan bahawa jumhur ulama bersepakat bahawa terdapat dua kaedah penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab susuan, iaitu penyusuan langsung dari payudara dan juga penyusuan secara tidak langsung seperti menggunakan tiub, botol susu dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan ataupun bantuan sebagai kaedah untuk menyusukan bayi, maka bayi tersebut sah sebagai anak susuan jika cukup syarat berikut, iaitu yang pertama, bilangan susuan sehingga 5 kali kenyang. Dan yang kedua, susu yang dihisap sampai ke perut bayi. Dan yang ketiga ialah umur bayi tidak melebihi 2 tahun mengikut bulan Qamariyah. Dalam hal ini, Al-Qaradawi bersetuju dengan pandangan Ibnu Hazm mengenai hal ini. Beliau berhenti pada petunjuk Nash dan tidak melampaui batas-batasnya. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Hazmi ialah dia mengatakan ada pun sifat penyusuan yang mengharamkan, yakni perkahwinan. Hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya, sedangkan orang yang diberi minum susu wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelangnya, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkahwinan, meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa. Al-Muhalla karya Ibn Hazmin juzuk 10 halaman 9 hingga 11. Sedang Ibn Hazmin menyatakan pendapatnya, pada waktu itu orang-orang yang berdalil dengan hadis menyanggah sesungguhnya penyusuan itu hanyalah kerana lapar. Ibn Hazmin berkata, sesungguhnya hadis ini adalah hujah bagi kami kerana Nabi SAW hanya mengharamkan perkahwinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan perkahwinan dengan selain ini. Kerana itu tidak ada pengharaman perkahwinan kerana cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan seperti dengan makan, minum, menuangkan susu melalui mulut dan sebagainya, melainkan dengan jalan penyusuan, iaitu menghisap air susu dari tetek dengan mulut dan menelangnya. Dan dengan demikianlah Al-Qaradawi melihat bahawa pendapat yang terhati ialah pendapat yang sejalan dengan Zahir Nas, yakni Zahir dan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazmi yang menyandarkan semua hukum kepada irda' menyusui dan rada ad-ridai menyusui. Maka sudah dimaklumkan bahawa tidak ada proses penyusuan melalui ben susu, yang melalui ben susu itu hanyalah melalui cara al-wujur, menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari tetek dan menelannya sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kesimpulannya, penyusuan susu ibu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan awal bayi. Ia banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan ia juga menjadi topik perbahasan hangat oleh para fuqaha dan mufassirin. Konsep penyusuan susu ibu menurut perspektif Islam sangat jelas. Ia merangkumi seluruh aspek berkaitan penyusuan susu ibu, sama ada pengertian, pensyariatan, pihak yang terlibat dengan penyusuan dan tempoh penyusuan. Justru kerana kepentingan yang juga,
Semua pihak perlu bekerjasama bagi menjayakan penyusuan susu ibu ini. Penjelasan dan perbahasan daripada ahli fuqaha dan mufassirin yang terdahulu telah banyak membantu masyarakat pada masa kini dalam menyelesaikan masalah semasa, yang mana salah satunya adalah isu memasukkan susu melalui hidung dan pertengahan kerongkong ini. Pandangan para mazhab ini adalah termasuk pandangan daripada mazhab rasmi Malaysia, iaitu mazhab Syafi'i. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam.